Assalamualaikum. Jumpa lagi tim dalam channel Green Tura Uncover. Okay, basically Green Tura ni dia membawa maksud green lah, hijau kan, organik ataupun kelestarian ataupun sustainability kan, perkataan green tu. Dan Tura ni dia datang daripada perkataan Adventura, daripada Italy ataupun France. Lepas tu tim tambah E dekat belakang untuk melambangkan feminism. Dalam Latin, any word yang ada E dekat belakang tu macam Adventura, so dia akan jadi Adventurae. Itu melambangkan feminism lah. Maknanya macam the whole brand tu owned by seorang wanita gitu. Jadi kali ni tim nak cerita pasal Jerantut. Ya Allah, bagi tim personally, Jerantut ni adalah satu tempat yang indah, subur. Maknanya dia sangat-sangat bandar yang subur, satu bandar dan dikelilingi oleh lembah-lembah dan dikelilingi oleh sungai, dikelilingi oleh tempat yang sangat cantik. Dan untuk peminat outdoor macam kalian semua, peminat adventurer, peminat yang sukakan alam semula jadi ataupun tempat-tempat yang menarik kan, patut cuba Jerantut sebab dia banyak sangat benda yang menarik kat situ. Okey, macam tim dah pernah buat video pasal Bukit Panau, Bukit Seladang, Bukit Merah, Red Forest dan juga Latang Meraung. So korang boleh check, tim akan bagi link dekat sini untuk korang tengok tempat-tempat tersebut. Wah, sekarang kita dah sampai dekat Bukit Seladang. Ada signboard dia, cantik, nampak? Ada matahari kat belakang tu tengah naik. Cantik tau, dia macam pokok tu rindang kan. So kita akan nampak ranting-ranting, dahan-dahan dia yang rindang, yang bercabang tu. Tapi yang tim nak cerita benda lain yang korang boleh buat dekat Jerantut. Bayangkan tim spend masa dekat Jerantut je seminggu untuk figure out, untuk explore apa yang ada dekat situ. So salah satunya yang amazing bagi tim adalah Taman Negara Pahang. Ya, Taman Negara Pahang dia bukan sekadar kita pergi sana untuk naik gunung tahan je tau. Kita boleh juga pergi sana untuk hiking. Sebab dekat situ dia ada track untuk Terisek Hill. Terisek Hill tu cantik, kita boleh nampak view gunung tahan kalau clear lah kan, dia punya cuaca tu semua. Dan pemandangan dia pun cantik. Even walaupun entrance dekat Taman Negara Pahang tu sebenarnya macam kecil je lah nak bandingkan dengan the whole hutan dia tu semua, tapi kita boleh nampak dah pokok-pokok yang besar, and then akak-akak liana yang menjala. Kita dah boleh nampak yang tempat tu memang hidup ratusan tahun tau. So dia punya pokok, dia punya bawah tu tanah dia, and then dia punya kanopi dia sangat berbeza daripada hutan-hutan lain. Memang cantik, memang underrated sangat Taman Negara Pahang ni sebab tak ramai sangat orang datang. So dan dia menarik sebab nak pergi sana kena naik boat, and then murah, RM1. Sangat-sangat mampu milik lah untuk pergi ke area Taman Negara Pahang, just pergi sana untuk chill out tu semua. Bagi tim sangat murah. Untuk entrance dia, masuk naik boat RM1, and then masuk ke tempat hiking tu RM1. Lepas tu dia bukan setakat ada Bukit Teresek tu je, dia ada juga canopy walk. Canopy walk tu berapa ringgit dah tak ingat lah, nanti tim tulis kat bawah berapa ringgit untuk masuk. Dan cantik juga canopy walk tu, bila kita naik kan kita akan nampak bird eye view tau, macam mana burung helang atau burung-burung lain tu tengok kat bawah. Kita akan nampak benda yang sama, kita tengok pokok kat bawah semua kan. Sangat menarik tempat dia. Dan dekat Taman Negara Pahang ada juga dia ada satu loop tau, dia ada macam track route dia yang kita boleh habiskan satu hari untuk habiskan track tu je. So maknanya daripada jalan kaki pergi ke canopy walk, lepas tu pergi ke Bukit Teresek, and then turun sikit kita boleh pergi ke bahagian sungai dia tu. Dia ada sungai, nak mandi ke just nak tengok ke apa boleh mandi, and then kita boleh lalu kawasan Jenut. Jenut ni maknanya kita boleh tengok wildlife tau, tapi tu bergantung kepada rezeki jugalah. Sebab dekat Jenut tu dia ada macam ada mata air yang bergaram, so selalunya haiwan dia akan datang situ untuk makan. Bukan makan lah, untuk jilat lah tanah-tanah kat situ sebab dia bergaram kan. Seperti mana manusia perlukan garam, haiwan pun perlukan
Jadi kita pergi kat tempat situ. And then cantik juga kawasan dia. Dia macam safari sikit sebab dengan rumput-rumput yang tinggi tu semua, menarik lah kawasan dia. So memang bagi tim semua orang patut pergi Taman Negara Pahang sebab dia memang cantik. Memang kawasan dia best dan sangat murah, berbaloi lah. And then dia ada chalet sebelum entrance tu, sebelum dekat sungai tu dia ada chalet yang kita boleh sewa kat situ kalau tak nak balik hari lah macam tu. And then dia tak jauh daripada Bandar Jerantut, lebih kurang dalam 40 km macam tu. Dalam 1 jam lah ada bawa kereta kan. Okay lah, not bad kan. Ya, dan dekat Taman Negara Pahang juga ada juga trip pergi orang asli, trip whitewater rafting, trip kayak. Dia ada banyak trip-trip lain lah. Tapi ni tim cerita benda yang senang akses lah. Macam just datang terus buat and then balik. Tak payah guide, tak payah apa. Sebab kita just masuk jalan berdasarkan dia punya peta sahaja gitu. Cuma time tu tim pergi, kita orang ada masalah dengan air. 500 meter lagi nak sampai ke puncak. Actually tadi dah yakin tak yakin je nak sampai ke Tricep Hill ni sebab kami tak cukup air. Sebab sampai je hendak minum, sampai je hendak minum, sampai je hendak minum. Jadi air kita pun kehabisan. Actually sekarang ni pun dah kehabisan tapi tim tawakal je lah. Hopefully Hana tak mengamuk sebab tim boleh tahan, Cuya pun boleh tahan lagi. Hana je lah macam mana kan keadaan dia. Silat-silat kan kita ambil je air sungai bagi dia minum kan. Kita tak tahulah memang bawa air lebih panas ke apa kan. So Hana anak tim tu dia minum je air dengan cepat. So kita orang habis. Tak sampai Bukit Tricep tu air kita orang dah habis. Nasib baik by the time turun tu dia just menurun je kan. Jadi tak tough sangat lah macam tu. Tapi memang area Taman Negara Pahang tu dia punya road dia tu memang banyak menaik lah. Penat juga sebenarnya. Untuk full day tu memang pastikan bawa makan cukup, air cukup, snack cukup. Kalau nak mandi bawa baju tu semua. Sebab dia full day trip dan dia memang tough. Dia bukan tough sangat tapi dia tough sebab kena naik turun. Dia memang tough dekat situ macam tu. Lepas tu tempat lagi satu yang tim nak recommend kalian pergi kalau pergi Jerantut adalah Kota Gelangi. Kota Gelangi ni especially kalian lah yang suka eerie, suka-suka tempat-tempat yang gelap, yang macam scary, menakutkan, pergilah ke Jerantut, Kota Gelangi. Macam mana sebut Gelangi kot, Gelangi. Ini pun sebab recommend by another hiker. Tim pergi Bukit Senorang. Lepas tu this auntie macam recommend, you patut pergi Jerantut and then you pergi ke Kota Gelangi. Memang cantik lah situ. So tim pun pergi. Memang tim macam wow, tempat ni sangat underrated sebab tak ramai orang pergi. And then kalau kita datang naik kereta, kita hanya boleh pergi 1, 2, 3 atau 4 gua sahaja yang kita boleh pergi. Yang lain kena by guide. Maknanya kena booking awal lah guide tu semua. Sebab dia tak accessible by jalan dan juga tak tahu kat mana lokasi dia. Macam tu lah. Tapi tim tak hire guide sebab memang just nak pergi saja, nak tengok kawasan tu kan. Itu pun dah cantik, dah rasa macam jatuh cinta. Dah macam wow, amazingnya tempat ni kan. Kalau suka tempat-tempat yang macam ada macam orang kata apa, ada mistik-mistik, macam tu gelap-gelap kan, memang patut pergilah. Cuma isu kita orang tentu tak bawa headlamp. sebenarnya lupa nak bawa headlamp. Lepas tu bila nak beli baru tu rasa macam kedekutnya nak beli baru, macam membazir sangat nak beli baru. So kita orang just guna lampu handphone je, tapi tak cukup lah. Memang kena guna headlamp yang kuat, especially masuk ke gua yang pertama yang gua terang bulan, cahaya bulan, something nama tu. Yang tu memang totally gelap tau dalam tu. Dan gua tu sangat panjang. Kita orang masuk dalam tu, berjalan nak rasa dalam 40 minit, 50 minit macam tu. Berjalan dalam kan. Sebab dia makin lama makin turun, naik sikit, turun, makin turun. Tak sampai ke hujung tau. Dan dalam tu punya gelap sampai kita orang bertiga je dalam tu. Tak scary lah sebab tu memang tak takut gelap. And then dia adalah sikit kelawar tu semua. Cuma kita decide patah balik lah sebab time tu Hana dia takut gelap. So Hana macam jomlah balik. Dia macam takut lah, dia takut sangat dengan gelap. So bila pergi ke gua lain pun Hana dah macam tak nak pergi. So kita kena duduk pujuk Hana, jomlah Hana kita try sebab dah sampai tu semua kan. Lama-lama baru dia pergi ke gua seterusnya. So macam gua balai pun dia kawasan dia besar. And then dalam gua tu pun pasir dia halus. Nampak macam ada satu peninggalan tau kat situ. Macam ada satu kampung yang duduk situ dan tinggalkan tempat tu. Sebab dia macam besar.
Ingat kan zaman dulu kan orang dulu kan dia orang duduk dalam gua. Macam tu lah. So dia macam boleh muat satu kampung lah. Gua Balai nak cakap dia punya besar tu kan. Memang best lah. So kalau next time ada rezeki dah habis PKP ni ke apa kan, memang tim nak pergi Gua Gelangi tu lagi, nak hire guide. Sebab rasanya sebab baca review tu semua, diorang cakap gua-gua lain lagi menarik. Macam wow, yang itu tim pergi yang berapa macam 2-3 jam dia tim pergi pun dah rasa macam amazing gila. Apatah lagi bila ada guide. Plus bila kita ambil guide, local guide, dia akan terangkan sejarah-sejarah gua ni, kenapa dan kita akan faham lah, dan kita akan tahu cerita asal dia, cerita lama dia, atau mistik dia ke, mitos dia ke, legenda dia, dongeng dia ke. So dia akan menarik lah macam tu kan. So kalau nak pergi Gua Gelangi, type kat bawah, komen kat bawah, nanti kita boleh pergi sama-sama kan. Sebelum tim teruskan yang ketiga, tempat ni apa kata korang? Komen, like dan subscribe. Yang penting subscribe dan juga komen. Best ke tak video ni? Apa pendapat korang? Apa perasaan korang? Perasaan bila tengok video ni kan, saya ada perasaan kan. Just tulis je lah whatever komen kat bawah saja, nak baca what are the thoughts of you guys. Macam tu kita tiba-tiba cakap English kan. Tempat ketiga ni tim pernah pergi Gua Senyum. Dia actually bukanlah exactly kat Jerantut, tapi dia dalam 40 minit jugalah daripada Jerantut. Dia antara Temerloh, Jerantut, Gua Senyum tu kat tengah-tengah gitu. Tapi Gua Senyum ni dia punya cantik sebab dia adalah batu kapur tau, limestone. So actually selain Gua Senyum, dia ada juga Gua Jebak Puyuh. Dia gunung lah sebenarnya. Gua Senyum tu adalah gunung, macam tu, Gunung Senyum. So dia ada gua kat situ, yang tim tak pernah pergi lagi gua dia. Tapi gua dia menarik. Bayangkan dekat satu tempat gua tu, dia ada macam bling-bling tau. Bila kita letak buka spotlight kan lah, dia punya dinding gua tu bling-bling macam belian. Menarik tak kan? Tu nantilah next time tim akan pergilah area Gua Jebak Puyuh. Itu still dalam compound yang sama, Gunung Senyum. Tapi yang tim dah pernah pergi adalah Gunung Senyum. Cantik, ya Allah, tim tak tahu macam mana nak cakap. Limestone ni cantik, dia sangat berbeza daripada gunung yang bertanah tu. Sangat berbeza lah. Memang cantik lah. Especially kan batu-batu yang bersusun tu kan. Yelah, batu lepas lama lah, beratus tahun kan, bila dia kena hakisan daripada angin, lepas hujan turun, so dia akan bentuk macam cantik dia punya batu tu. So dari satu tempat tu, batu dia macam bersusun cantik lah, macam terletak antara satu sama lain tu semua. Menarik lah kawasan situ. Jadi even dekat Gua Senyum tu, dekat atas tu, dia dekat pematang dia macam nampak macam safari tau. Rumput renek-renek, lepas tu dia ada pokok bunga yang menarik. Cantik lah. Bagi tim, pokok bunga dekat atas puncak dia sangat-sangat berbeza daripada pokok bunga dekat bawah. Dia punya, yelah of course lah, ketinggian dia berbeza, suhu dia berbeza kan. Jadi Gunung Senyum ni dia antara yang ada perbezaan yang sangat-sangat berbeza lah. Memang cantik lah. Dan akhirnya tempat yang keempat adalah area Ulu Ceka. Sebenarnya Ulu Ceka ni pun bagi tim dia kompleks ekotourism yang besar juga. Sebab macam-macam ada kat situ. Dia ada Gunung Benom, dia ada Gunung Juba, and then dia ada Bukit Bongkok, and then dia ada Bukit Tungku. Lepas tu dia ada Latar Berembun, and then dia ada Latar Bujang. Banyaklah benda ada kat situ. Tapi yang tim dah pernah pergi adalah Rafflesia. Rafflesia adalah dia jalan nak masuk ke Gunung Juba. So dia kongsi trail yang sama kan. Bayangkan tim pergi Rafflesia tu pun dah rasa cantik dekat bawah tu. Sebab pokok-pokok dia sangat variasi, dari segi pokok hoya, pokok menjala, pokok sirih. Dia pun ada pokok sirih warna merah yang sangat rare. So pokok-pokok dia pun dah cantik, apatah lagi nak naik gunung dia tu. Gitu. Jadi dia antara tempat-tempat idaman tim jugalah nak pergi area Jerantut ni. Nak pergi area kawasan Ulu Ceka, nak pergi juga area Gunung Senyum tu, tengok gua dia, Gua Gelangi. And then of course lah tim nak pergi naik Gunung Tahan. Tu memang rasanya dah 3 tahun rasanya tertunggak
niat di hati tu kan. Satu tahun tu trip kita orang kena lipat, and then tahun kedua COVID, tahun ketiga pun COVID juga. So tengoklah kalau ada rezeki tahun depan lah, tahun keempat kan. Kalau ada rezeki, kalau tak ada nak buat macam mana? Sebab at the end hidup kita ni Allah juga yang menentukan macam mana kan. Jadi harap korang enjoy dengan review team pasal Jerantut. Bagi team semua orang, especially hikers, patut datang ke Jerantut dan tengok sendiri. Sebab dia banyak gila, macam banyaklah, sangat banyak benda boleh buat, especially benda outdoor lah kan, adventure tu semua dekat Jerantut tu, sampai tak tercover, macam tak nak tulis dalam satu buku tu, macam tak tercover senarai dia. Sebab memang banyak lah. Memang dia gunung yang bukan gunung, Jerantut ni kawasan yang subur, kawasan yang macam diberkati lah. Memang dikelilingi oleh banjaran-banjaran tu semua kan. Allah, memang kalau ada rezeki dapat pindah ke Jerantut pun best juga. Tapi maybe pulau kot, entahlah, tengoklah macam mana. Begitulah kisahnya pasal Jerantut. Jadi korang jangan lupa komen kalau ada tempat-tempat menarik dekat Jerantut yang patut tim cuba. Mana tahu lepas PKP boleh tim pergi sana duduk seminggu lagi. Tahun lepas tim dah duduk seminggu dekat Jerantut. Mana tahu tahun ni ada rezeki duduk seminggu lagi, explore lagi tempat lain kan. Jadi just komen je dekat bawah. Okay, dan of course jangan lupa subscribe.